Sungguh hidup kami aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. 主啊，我们的生命在你里面是非常的平安。 Engkau yang sudah menggenggam dan menjamin masa depan kami. 你已经掌握了我们前面的道路， Itu sebabnya kami tidak perlu lagi gentar dan khawatir. 因此主啊，我们再也不需要惧怕， Karena kami dapat bersandar kepada Tuhan yang setia. 因为我们可以信靠你的。 Tuhan, sewaktu hamba-Mu akan membuka mulut, kiranya hanya Engkau saja yang berbicara. 主啊，当你的仆人要传讲信息的时候，主你在我们当中，是你向我们每个人说话。 Dan ketika jemaat-Mu membuka telinga, kiranya hati mereka pun turut terbuka di hadapan 当 Tuhan. 弟兄姐妹听了你的话的时候，他的心也跟着打开。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. 求你向我们每一个人说话， Kami rindu firman-Mu. 我们多么的盼望主你的话， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠主耶稣基督的圣名， kami semua sudah berdoa. 我们祷告， Sama-sama kita katakan. 我们一起说 Amin. 阿 Puji 门。 Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. 弟兄姐妹，请坐。 Selamat malam, Shalom. 弟兄姐妹晚安。 Saya senang sekali bisa melihat saudara-saudara yang begitu setia berdoa. 我非常高兴，因为我们看到弟兄姐妹是那么忠心的来到这里一起祷告。 Rasanya semakin sedikit gereja yang mengutamakan dan memprioritaskan akan doa bersama. 这个时候，好像有不少的教会，他们不再重视这个祷告会了。 Saudara-saudara, tema dari renungan kita di malam hari ini adalah Allah atas orang yang hidup. 今天我们所要思想的题目是活人的上帝。 Nah, sebelum saya mengundang kita membaca nas firman Tuhan, 当我们还没有打开神的话以前， saudara, saya selalu suka membaca kisah di mana orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus. 我很喜欢去看，也去听那些人家向主耶稣所问的一些问题。 Di dalam kitab Injil, saudara, kita dapat menemukan banyak orang sering bertanya macam-macam kepada Tuhan Yesus. 在四福音里面，我们经常看到在那里有许多的人向主耶稣发问， Bahkan tidak sedikit pertanyaan mereka itu sebenarnya bertujuan untuk menjebak Tuhan Yesus. 甚至有不少的问题呢，是他真要试探主耶稣。 Tetapi yang saya sangat suka adalah bagaimana Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. 但是我尤其更喜欢的就是主耶稣怎么回答这些问题呢？ Pertanyaan yang sebenarnya ingin menjebak Yesus malah diputar balikan oleh Yesus. 那些要让耶稣没有办法回答的，但是耶稣却用很智慧的方法反问他们。 Dengan begitu cerdasnya Yesus bisa memakai pertanyaan itu justru untuk menegur orang-orang yang bertanya kepada 主耶 Dia. 稣用他的智慧怎么样的来回答他们，来指责他们。 Dan juga Yesus seringkali memakai kesempatan orang bertanya kepada dia untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran yang penting. 主耶稣也经常使用人家向他发问的时候，他来教导他们。 Nah, inilah yang akan sama-sama kita baca di dalam Markus pasal 12 ayat 18 sampai yang ke-27. 那就是今天晚上我们所要思想的，也是在马可福音第12章第18节到27节，我们所要念的。 Saya akan bacakan terlebih dahulu seluruh nats ini dalam bahasa Indonesia. Mulai dari ayat 18, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah dari orang yang hidup. Kamu benar-benar sesat.
马可福音第12章第18节、第27节，撒都该人常说没有复活的事，他们来问耶稣说：“父子，摩西为我们写着说，人若死了，撇下妻子，没有孩子，他的兄弟当娶她为妻，为哥哥生子立祸。有兄弟7人，第一个娶了妻，死了，没有留下孩子；第二个娶了她，也死了，没有留下孩子；第3个也是这样。那7个人都没有留下孩子。末了，那妇人也死了。当复活的时候，她是哪一个的妻子呢？因为他们7个都娶过她。耶稣说：你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得上帝的大能吗？人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。论到死人复活，你们没有念过摩西的书经济篇上所记载的吗？上帝是对摩西说：我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝。你们是大错了。 Saudara-saudara, di dalam kitab Injil kita sering menemukan Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi. 在四福音里面，我们经常看到主耶稣跟这个法利赛人在那里辩论。 Tetapi di dalam cerita ini kita melihat bahwa Yesus berdebat dengan orang Saduki. 但是在这里呢，我们也看到了耶稣跟撒都该人在那里辩论。 Nah, saudara, saya ingin mengajak kita melihat ada 2 hal terlebih dahulu yang menjadi latar belakang agar kita bisa memahami cerita ini. 有两个问题，就是他们在这里所说的。 Yang pertama, siapa itu orang Saduki? 到底撒都该人是谁呢？ Nah, Injil memang menulis ada orang Farisi dan ada orang Saduki. 圣经也写到有法利赛人，也有撒都该人。 Keduanya sering digambarkan bersama-sama dan bahkan keduanya juga tidak suka dengan Tuhan Yesus. 这两种人经常他们在一起，并且对主耶稣也是不喜欢的。 Tetapi yang menarik saudara-saudara bahwa sebetulnya baik orang Saduki dan orang Farisi juga saling tidak suka. 但其实呢，他们这个两种人呢，他们之间呢也不是和好的。 Ini adalah 2 kelompok di dalam agama Yahudi yang sebenarnya berbeda. 这是在犹太教里面两种不同的人。 Orang Saduki kebanyakan dari kaum bangsawan, kaum elit, para pejabat. 这个撒都该人呢，就是从上层阶级来的。 Nah, keluarga imam besar itu kebanyakan adalah orang Saduki. 特别是大祭司，他们都是从撒都该人来的。 Sedangkan orang Farisi, saudara, itu kebanyakan dari kalangan akademik, mereka yang belajar hukum Taurat. 法利赛人他们就是在有学问的，就是那些学士，他们在那教导人。 Orang Saduki juga biasanya dari kalangan orang kaya dan mereka punya kekuasaan seperti keluarga imam besar. 撒都该人呢，他们也是有许多的这个财富，并且他们在那里掌权。 Sedangkan orang Farisi, mereka tidak punya kekuasaan apapun karena mereka hanyalah pengajar-pengajar di rumah-rumah ibadah. 但是法利赛人呢，他们没有什么权柄，他们单单是在这个会堂里面来教训人。 Orang Saduki hanya menerima 5 kitab Taurat Musa. 撒都该人他就单单接受摩西五经。 Sedangkan orang Farisi menerima seluruh perjanjian lama. 但是法利赛人他接受所有旧约的这个圣经。 Orang Saduki tidak percaya dengan aspek spiritual dari agama Yahudi. 撒都该人他不相信就是圣经里面的权威。 Misalnya mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati, tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. 就比如说撒都该人，他不相信死人复活，死了以后的复活的事。 Mereka juga tidak percaya dengan malaikat atau dunia roh. 他们也不相信所谓的天使或者灵里的生活。 Saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat yang 8. 我们可以从使徒行传里面，我们可以学习到。 Sedangkan orang Farisi percaya semua itu. 但是法利赛人他却相信这一切。 Nah, saudara-saudara, kalau saya bisa gambarkan, ya, saya ilustrasikan dengan zaman sekarang. 弟兄姐妹，如果我可以描写出来，就像当今的这个时代一样。 Orang Saduki itu, saudara, seperti orang Kristen liberal. 在这个撒都该人就像就是
liberal, apa itu kalau diterjemahkan dalam Mandarin? Ya, 好的， ya kira-kira begitu. Saya tidak bisa bilang benar atau salah karena saya tidak mengerti bahasa Mandarin. Orang Kristen liberal itu adalah orang Saduki. 他们就是像撒都该人一样。 Sedangkan orang Farisi, saudara-saudara, itu mirip dengan orang Kristen yang lebih konservatif, yang lebih kolot, lebih tradisional. 但是这个aduh. Nah itu benar. 对不起， Enggak apa-apa Pak. Ya, justru puji Tuhan banyak jemaat yang bisa membantu. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa membayangkan bahwa dua kelompok ini memang sebetulnya tidak terlalu bisa akur. 我们可以想象这两种人呢，在那里其实是不和睦的。 Latar belakang kedua yang saya ingin sampaikan begini, saudara. 我们必须要知道的。 Apa sih yang menjadi pertanyaan orang Saduki ini kepada Yesus? 那到底撒都该人在这里问耶稣的问题是什么呢？ Nah, pertanyaan mereka sebetulnya berdasarkan sebuah aturan yang unik dari Ulangan pasal 25. 其实呢，就是在25节里面所说的，就是他们就问这一段的经文， Yang disebut dengan kewajiban pernikahan ipar. 那就是娶他们的这个兄长的这个妻子。 Jadi menurut hukum Taurat Musa, ketika seorang suami meninggal, 就是在摩西的这个摩西里面就说到，如果说一个人就是结了婚娶了妻， apalagi ketika sang istri atau janda ini tidak memiliki anak laki-laki, 特别是这个妻子呢没有生下孩子或者生下男孩子的话， maka saudara pria dari suami yang meninggal wajib menikahi sang janda. 那她丈夫的兄弟呢，就是必须要娶她为妻。 Saudara, mungkin ini terdengar aneh dengan kita yang hidup di zaman modern. 如果按照我们先进的状况的时候，我们会感到非常奇怪。 Tetapi ini sangat masuk akal di dalam zaman itu. 但是在当时是非常合情合理的， Karena menjadi seorang janda pada zaman itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. 因为在那个时候，如果成为一个寡妇的话，她是那么的他们的生活是那么的沉重， Khususnya janda yang tidak punya anak laki. 特别是没有生下男孩的这个寡妇。 Pada zaman itu, saudara-saudara, wanita hanya bisa bekerja demi suami atau demi ayahnya. 在那个时候，如果说一个女人可以为着她的丈夫或者她的父亲工作， Nggak kayak zaman sekarang, wanita bisa lamar kerja, bisa kerja di kantor, bisa buka toko, betul ya? 不像现在呢，我们这个女人就很自由的可以在公司里面工作，或者自己开店。 Zaman itu wanita nggak bisa bekerja, saudara, tanpa suami, tanpa ayah. 在那个时候，女人不可以随便的去工作。如果说她没有丈夫或者没有这个家长的话， Itu sebabnya kalau seseorang wanita ditinggalkan suaminya meninggal dan dia tidak punya anak laki-laki, maka dia harus segera dinikahi oleh iparnya. 因此， pria. 如果说一个寡妇她丈夫死了以后，她有没有生下男孩的话，她的这个丈夫的兄弟呢，必须要去娶她。 Nah, saudara, pertanyaan orang Saduki ini menarik. 这是撒都该人他问的问题，就是很让人注意到。 Mereka membuat sebuah skenario. 他们做了一个，就是看起来一个故事。 Dia bilang sama Tuhan Yesus, coba bayangkan kalau ada seorang wanita suaminya meninggal. 他跟主耶稣说，如果说一个女人，她的丈夫去世的话， Dia nggak punya anak juga. 她没有孩子， Lalu iparnya menikahi dia. 她的兄弟就跟她娶她为妻。 Gak lama kemudian iparnya meninggal lagi. 这个兄弟呢，再过不久他已经死了。 Sampai akhirnya itu 7 orang pria bersaudara dalam satu keluarga meninggal. 直到他们兄弟7人全部都娶了她，但是却没有生下男孩。 Setelah ke-7-7-nya menikahi si wanita ini. 就是当这个7个兄弟娶了她以后， Itu di dalam bahasa Mandarin ada istilahnya tuh ya. Wanita yang bikin suami meninggal terus itu. Apa itu ya namanya tuh?
克父的。Ya, jadi setiap kali menikah suaminya meninggal, menikah orang lain meninggal lagi begitu ya. Aduh 经 kasihan 常我们 sekali. 我们说这个女人是克父的。 Nah saudara, lalu orang Saduki ini berkata, kalau mereka nanti kelak meninggal dunia dan mereka ketemu di sorga, wanita ini bingung, siapa yang jadi suami gue? 这 Ada 个 7 orang. 撒都该人就是刁难耶稣说，如果说这个当他们再一次在天堂见面的时候，那到底那个女人是谁的妻子呢？ Tentu saja pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk melucu. 这个并不是可笑的问题。 Tetapi orang Saduki, mereka memang tidak percaya dengan yang namanya kehidupan setelah kematian. 问题就是撒都该人们他不相信有死人复活。 Dengan pertanyaan ini, orang Saduki berharap ingin mengatakan, tuh kan betapa anehnya kehidupan setelah kematian. 他用这样的方法，就是用这样的问题，就是像刁难耶稣，你看就是这样难嘛。 Nah sekarang mari kita tengok jawaban Tuhan Yesus. 我们看主耶稣怎么回答他们呢？ Ada 2 pelajaran penting yang saya mau ajak kita petik. 有2个我们必须要学习的。 Yang pertama saudara, mari kita lihat jawaban Yesus di ayat 26 sampai 27. 我们看第26节、第27节，耶稣怎么样回答？ Saudara, di sini Tuhan Yesus mengutip Keluaran pasal 3 yang tadi kita sudah baca. 在这里，主耶稣用这个第3节来回答他。 Dan ini pun sesuatu yang sangat cerdas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 这也是主耶稣用智慧的方法来回答他们。 Karena ingat, orang Saduki tidak menerima kitab-kitab lain selain Taurat. 我们知道，除了这个律法书以外，这个撒都该人他什么都不相信。 Jadi kalau Yesus mengutip kitab Yesaya atau kitab yang lain, orang Saduki akan, no, kami tidak percaya itu. 那如果说主耶稣用以赛亚书或者其他旧约的这个书信的话，撒都该人一概都不相信。 Tetapi Yesus mengutip Keluaran pasal 3, peristiwa Musa berjumpa dengan Tuhan di dalam semak yang terbakar itu. 主耶稣在这里就用了这个出埃及第三章那边上帝如何跟摩西见面的那一段回答他。 Di dalam peristiwa itu Tuhan berkata kepada Musa, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 因为在那个时候，上帝对摩西说：“我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。” Saudara, di dalam bahasa Indonesia ini kurang jelas. 其实，在印尼文里面就是不大清楚。 Tapi kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggris ini menarik sekali karena dipakai present tense. 如果说我们用英文的这个它是使用现代式的。 Saya pakai bahasa Inggris ya. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Tuhan tidak bilang, I was the God of Abraham, Isaac, and Jacob. 他是说我是，而不是说我曾经是，是用现代式的。我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。 Padahal ketika Tuhan mengatakan ini kepada Musa, saya mau tanya, Abraham, Ishak, Yakub sudah mati belum? 其实那个时候，上帝问这个摩西的时候，亚伯拉罕，这个以撒跟雅各已经死了吗？ Sudah belum? 死了吗？ Jadi waktu Tuhan ngomong sama Musa ini Abraham, Ishak, Yakub masih hidup apa sudah lama meninggal? 当上帝问这个向摩西说这个话的时候，到底这个3个人是在世呢，或者已经去世了？ Sudah lama meninggal. 他们已经很早就去世了。 Tetapi Tuhan berkata, Aku sekarang adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. 但是上帝却说：“我现在是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝。” Dan ditambah lagi ayat yang ke-27 dikatakan Allah bukanlah Allah orang mati tetapi Allah orang hidup. 并且接下来在27节里面讲到，上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝。 Kesimpulannya saudara-saudara, seolah-olah Tuhan ingin mengatakan sekalipun mereka sudah meninggal secara fisik, tetapi mereka sebetulnya masih hidup. 这就好像是上帝正在说，虽然他们已经死了，但是呢，他仍然是活着，并且是他成为活人的上帝。
Saudara-saudara, Allah itu begitu mengasihi kita. 弟兄姐妹，上帝如此的爱我们， Inilah yang mendorong Tuhan membuat kita yang suatu hari mati secara fisik, tetapi sebetulnya tidak benar-benar mati. 这些让上帝虽然我们的肉体有一天将会死了，但是我们且不是真正的死。 Allah yang begitu mengasihi kita akan membuat kita tetap hidup untuk 因为 selama-lamanya. 上帝如此的爱我们，因此让我们可以继续的活着，并且得做那永远的生命。 Saudara, sebenarnya kebenaran ini tidak sulit untuk kita pahami. 我们很不容易，不难去接受这些。 Kalau saudara mengasihi seseorang, 弟兄姐妹，如果你爱一个人的话， begitu mengasihi dia, 你那么的爱他， tentu saudara punya keinginan supaya orang itu bisa hidup lama, betul nggak? 肯定你是希望这个人能够活得更长。 Kalau saudara sayang sama istrimu, saudara sayang sama suamimu, sayang sama anakmu, 弟兄姐妹，如果你爱你的妻子，你爱你的丈夫，或者你爱你的孩子的话， saudara berharap mereka bisa hidup selama yang mereka bisa, betul nggak? 肯定我们是多么的希望他们能够活得更长。 Kalau perlu, kita berharap saya dulu yang meninggal, jangan mereka duluan, betul nggak ya? 需要的话，我先走，然后他们不要先走。 Ayo jujur, siapa di sini suami dan istri yang kalau dalam percakapan berdua, ya, ada nggak yang pernah ngomong gini, aku mau aku duluan deh, enggak aku duluan aja, 我们当中是否有夫妇他们在谈话的时候就说，还是我先走吧？ Jujur, ada yang begitu nggak saudara? 诚实的说， begitu 是否 saudara. 有这样的问题？ Ya. Nah saudara, kalau kita mengasihi seseorang, kita mau orang itu kalau bisa hidup selama yang dia bisa itu. 如果说我们爱一个人，当然我们多么的盼望，也希望他能够活得更加长。 Sayangnya kita tidak punya kuasa untuk menjamin kehidupan orang itu bisa lama. 可惜的是，我们没有这个权柄，让这个人能够活得更长。 Kita ingin, tetapi kita tidak punya kuasa. 我们要，但是我们却没有这个能耐。 Tidak demikian dengan Tuhan. 但是我们的神不像如此， Ketika Tuhan mengasihi saya dan saudara, 因为当上帝爱你和我， Dia punya kuasa 他有权柄， untuk membiarkan dan membuat kita hidup selama-lamanya. 让我们可以得做永远的生命。 Amin. 阿明。 Walaupun kelak kita akan meninggal dunia secara fisik satu kali, kata surat Ibrani. 虽然有一天我们将我们的身体毁坏，我们离开这个世界， Tetapi percayalah ketika kita menutup mata menghembuskan nafas terakhir. Ketika kita menutup mata dan menghembuskan nafas terakhir. 当我们就是闭住我们的眼睛，我们付出最后的一口气的时候， Itu bukan akhir. 这个不是结束。 Saat mata fisik kita tertutup, mata rohani kita terbuka melihat Yesus menyambut kita. Amin. 当我们的肉体的眼睛闭住的时候，我们属灵的眼睛打开，我们看到主耶稣迎接我们。 Saudara, ini pelajaran pertama. Allah begitu mengasihi saya dan saudara. 这是第一个，就是上帝如此的爱我们， Sehingga di dalam kuasanya dia membuat kita bisa hidup untuk selama-lamanya. 因此在他的权柄之下，我们可以继续的活着，得着永生。 Nah saudara, kita lihat pelajaran kedua, pelajaran terakhir yang kita mau lihat. 第二点，我们必须要学习的就是 Ada di ayat 25, coba kita tengok. 第25节。 Tuhan Yesus menjawab, nanti di sorga tidak ada lagi kawin mengawin. 25节说到人从死里复活，也不娶也不嫁。 Mungkin saudara berkata, wah kalau gitu sorganya kita nggak seru dong. 那这样的话，我们在天堂就是跟我们在这边不一样了。 Nggak ada lagi jatuh cinta. 我们不能够在那里爱一个人。 Masa nanti aku nggak bisa sama suamiku, sama istriku? 难道我不能够跟我的现在的丈夫或者我的妻子在一起吗？ Ah, saudara, apakah surga berarti tidak seru? 那请问是否在天堂不幸福吗？ Justru kebalikannya. 其实是反过来的。 Di surga kita akan mengalami kelimpahan kasih yang terindah,
dan bahkan melampaui semua kasih yang pernah ada di dunia. 因为在永恒的天堂里面，我们因着上帝的爱，我们将经历那永远，并且更比这个在世界上我们所经历的爱更深。 Mengapa Yesus mengatakan di sorga tidak akan ada lagi pernikahan? 为什么耶稣说在天堂不娶也不嫁呢？ Karena di sorga kita akan langsung berjumpa dan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa itu. 因为在天堂我们可以经历，我们也可以面对面的与我们的神会面。 Kasih yang kita alami dari Allah nanti di sorga begitu dahsyat. 在天堂，上帝的爱是如此的浩大， Sehingga apapun bentuk relasi kasih yang pernah kita nikmati selama di bumi, itu menjadi tidak lagi penting. 因此，如果说比起我们在世上我们所经历的、我们所领受的爱呢，是不能相比的。 Saudara, kasih yang akan kita alami kelak di hadapan hadirat Allah di sorga itu, 在上帝我们所要领受的那就是永恒的爱、丰盛的爱， itu seperti samudra Atlantik ditambah dengan samudra Pasifik, saudara. 那就像大海洋一样，那么伟大。 Sedangkan pernikahan yang kita nikmati seindah apapun itu di bumi, itu hanya seperti setetes embun. 其实，如果说我们比起我们在世界上我们所拥有的，就是夫妻的爱呢，是那么的微小。 Jadi dibandingkan dengan kasih yang kita alami di sorga, kita nggak bakal lagi mau menikah, ngerti nggak saudara? 如果说比起在天堂我们所要得到这个那么浩大的爱呢，我们就感觉到在世上的是那么的微小。 Terlalu indah, terlalu agung, tidak ada habis-habisnya itu lautan kasih Allah yang kita alami di sorga. 太丰盛、太美的爱，我们所要经历的， Bahkan kata-kata manusia tidak ada yang bisa menggambarkan itu. 甚至我们的口，我们所说的，没有办法去形容它。 Dan bukankah di dalam Alkitab kita Tuhan Yesus berulang-ulang disebut sebagai mempelai kita? 其实我们在圣经里面也看到，主耶稣是我们的新郎。 Artinya kelak pernikahan antara manusia tidak lagi diperlukan di surga. tidak diperlukan lagi di surga. 意思就是说，我们在世上的这个分立呢，在天堂就不需要在。 Karena kita akan menikmati relasi yang jauh lebih dalam, jauh lebih indah bersama dengan Tuhan sendiri, pencipta dan penebus 因此， kita. 我们那个时候，我们要享受主耶稣的同在，我们可以就是我们的主耶稣永远的相聚在一起。 Saudara sampai di sini, 直到现在， mungkin saudara bertanya di dalam hati, 可能弟兄姐妹心里这样问： apa yang kita dengar dalam khotbah ini semua bicara masa depan kita yang masih jauh. 今天我们所听的，总是说到以后的事情， Bicara tentang surga yang nanti masih jauh itu. 就说到就是比较遥远的这个天堂。 Dan saudara mulai bertanya dalam hati, apa dong efeknya buat kehidupan saya sekarang? 那请问对我的生活有什么益处呢？ Saudara, saya mau katakan efeknya sangat-sangat besar. 弟兄姐妹，我要告诉你，它的益处是非常大的。 Saya akan masuk di dalam slide yang terakhir. 我们看最后的这个， Saudara, Allah yang mengasihi kita di surga untuk selamanya, pastilah juga mengasihi kita di dunia yang sementara. 其实，在永恒的天堂，上帝如此的爱我们，肯定也必爱我们现在活在这个暂时的世界上的人。 Saudara mungkin kenal dengan pasangan bintang film Brad Pitt dan Angelina Jolie. 可能弟兄姐妹曾经看过他牧师所说的这个电影， Dua bintang film yang terkenal dan tentu kaya raya. 两个很出名的明星，并且他们是非常的富有。 Mereka mengangkat anak dari, kalau nggak salah dari Kamboja. 他就是拿了就是从柬埔寨的这个贫穷人的孩子。 Seorang anak dari keluarga yang miskin, ya, diangkat anak, dibawa, diboyong ke Amerika, dijadikan seperti anak mereka sendiri. 柬埔寨的这个孩子他家庭是那么的贫穷，因此他就把他带到美国去，并且在那里活着。
Mereka mencukupi kebutuhan anak ini dan bahkan memberi yang terbaik kepada anak ini untuk mencapai masa depannya. 他供应这个孩子，并且把最好的给他，让他的前面的这个前途是光明的。 Coba bayangkan kalau anak ini suatu hari minta uang untuk beli permen karet. 弟兄姐妹，请问，如果说这个孩子，如果说他有一天他向他要那个波波糖的话， Bakal dikasih nggak? 会给他吗？ Dikasih nggak? Pasti dikasih. 肯定会给他的。 Oh, dibawa dari Kamboja, uang digelontorkan begitu banyak. Beli permen karet masa nggak dikasih? Betul nggak? 从柬埔寨花了那么多的钱把他带到美国，难道他要一个波波糖不给他吗？ Karena yang tersulit, yang terbesar saja sudah dikasih, apalagi yang kecil dan mudah. 因为最困难的、最大的问题已经解决了，那这个是小问题了。 Saudara, demikian pula dengan Allah kita. 我们看我们的孩子， Allah mengasihi kita begitu luar biasa sampai selama-lamanya. 上帝爱我们直到永永远远。 Saudara, kalau kita bicara selama-lamanya, itu bukan bicara 1000, 1 juta, 1 miliar tahun, tapi selama-lamanya. 我们说永永远远，并不是说1年、2年或者几百年的事。 Maka kehidupan kita yang hanya 70-80 tahun di bumi ini seperti satu titik dari jalan jutaan kilometer. 因此，如果比起我们在世上70年、80年的时间的话，那比起那个呢，就那么的微小。 Saudara, Tuhan yang mengasihi kita untuk selama-lamanya, Tuhan yang sama pasti mengasihi kita di masa sekarang. 因为神爱我们，永远的爱我们，因此呢，他肯定要爱我们活在这个暂时世界的人。 Disinilah saya ingin mengaitkan dengan khotbah yang saudara dengar hari Minggu kemarin. 这就是我们听到的这个神的话。 Di dalam khotbah minggu yang kemarin kita diingatkan untuk berjaga-jaga. 在上一个礼拜的这个讲道里面，让我们可以警醒， Mari sekarang kita lengkapi. 让我们再一次的更加的完美。 Kita memang harus berjaga-jaga. 我们必须要警醒， Tetapi mari ingat, Tuhan selalu dan pasti menjaga kita. 但是让我们记得，我们的神永远的看顾着我们。 Tuhan yang mengasihi kita tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. 爱我们的神肯定不让我们成为一个孤儿。 Oh, tentu saja bisa jadi Tuhan mengizinkan kita melewati masa yang sulit. 那肯定上帝会为许可我们经历苦难。 Barangkali ada di antara kita yang sedang bergumul dengan sesuatu dan tidak kunjung usai. 也可能在我们当中，你正在这个问题上或者困难上在那里成佛。 Barangkali di antara saudara ada yang sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan. 在 Sampai 我 saat 们 ini. 当中，可能有人在那里等待着上帝的祷告的伟大。 Barangkali ada di antara kita yang merasa Tuhan jauh, Tuhan pasif, Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. 可能在我们当中，我们感觉到上帝离我们那么的远，那么的不听我的祷告。 Tetapi malam ini saudara dengar baik-baik. 但是今天晚上，让我们注意听， Firman Tuhan berkata, Tuhan selalu dan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Amin. 神的道就说，我们的神永远的看顾着我们。 Kita sebagai manusia yang terbatas mungkin tidak pernah bisa tahu dan bisa memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. 因为我们这些有限的人没有办法去完全的理解我们将会遇到什么事。 Tetapi Tuhan, sang pemilik hidup kita yang begitu mengasihi kita, Dia sedang meraih. Saudara-saudara, mari kita pulang dengan satu keyakinan yang diperbaharui lagi malam ini. 弟兄姐妹，让我们从这里回去以后，我们重新的被神的话所帮助。 Tuhanku adalah Tuhan yang mengasihi aku. 我们的神是帮助我们的神。 Masih ingat di dalam Keluaran 3 bunyinya bagaimana? 第3节你知道吗？我们 Akulah Tuhan Abraham, disebut namanya. Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. 我们的神是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。 Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau berelasi secara personal dengan kita. 我们所敬拜的神是永远与我们同在的神。 Dan malam ini saudara bisa berkata dengan penuh iman, Dia juga adalah Tuhannya Jimmy. 今天晚上我们也可以很确定的说，我们那个神是
隐秘的神，我的神也是你们的神。 Saudara, sekarang kita tutup dengan sama-sama kita ucapkan, kita berkata dengan suara lantang, dengan penuh iman, katakan begini ya, saya contohin dulu ya. 我们一起大声的说： Tuhanku adalah Tuhannya Jimmy. Gitu. Bukan Jimmy, tapi saudara ganti pakai nama sendiri gitu ya. Oke, siap? Masih ingat nama sendiri? 好， Kalau lupa tanya sebelahnya. Oke, siap. Tuhanku adalah Tuhannya, gitu ya. Sebut nama sendiri. 3, 2, 1. Tuhanku adalah Tuhannya. 在， Amin. Mari kita tundukkan kepala kita 我 berdoa. 们低头祷告。 Bapak berkatilah jemaat Tuhan di tempat ini. 主求你赐福我们在座的弟兄姐妹， Seiring dengan mereka setia berdoa. 让我们可以忠心的向你祷告， Kiranya mereka juga boleh memberi diri untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain. 也可以把自己献上来回答他们的祷告。 Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat kami ini. 赐福所有的弟兄姐妹， Di dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣基督 Amin. 的生命祷告。 Saudara, saya minta maaf karena saya harus pamit, karena saya harus menghadiri ibadah ibadah penghiburan. Ya, ada jemaat kami yang meninggal. Ya, saya mohon maaf, saya akan pamit begitu ya. Terima kasih.